Selamat sejahtera. Nama saya ialah Lee Kairat, nombor matriks A164-619. Tajuk pembentangan cadangan penyelidikan saya ialah pengklonan dan pengekspresan protein hemaglutinin putatif BPSS 1727 Pucoderia pseudomallei. Pucoderia pseudomallei merupakan bakteria gram negatif dan aerob. Selain itu, bakteria ini berciri fakultatif intrasel dan boleh menyebabkan melioidosis. Melioidosis merupakan penyakit yang menjangkiti lebih kurang 89.000 orang bagi setiap tahun. Bilangan ini adalah lebih tinggi jika berbanding dengan bilangan orang yang dijangkiti oleh penyakit lain seperti dengue atau leptospirosis yang diutamakan oleh organisasi-organisasi kesihatan antarabangsa. Di Malaysia, melioidosis membawa maut lebih daripada 2.000 orang bagi setiap tahun. Penyakit ini adalah susah dirawat disebabkan oleh ciri intrasel Pucoderia pseudomallei dan ketahanannya terhadap berbagai antibiotik. Rawatan melioidosis sekarang kurang berkesan dan lebih bergantung kepada antibiotik yang memerlukan jangka masa yang panjang, yaitu 4 ke 8 bulan. Banyak kajian telah dijalankan untuk mengenal pasti dan mengaji protein imunogen Pucoderia pseudomallei bagi perkembangan cara diagnosis, rawatan, dan vaksin bagi melioidosis. Berbagai protein imunogen telah dikenal pasti berupaya bertindak balas dengan serem pesakit melioidosis, dan salah satunya ialah protein hemaglutinin putatif BPSS 1727. Dalam kajian ini, objektif pertama ialah mengamplifikasi dan mengklon cucikan gen hemaglutinin putatif BPSS 1727 ke dalam vektor pengekspresan PET28A. Objektif yang kedua ialah mengekspreskan protein rekombinan hemaglutinin putatif BPSS 1727 di dalam sel E. coli BL21 yang merupakan sel komputer. Objektif yang terakhir ialah mencirikan protein rekombinan tersebut dengan menggunakan teknik STS patch dan perambutan Western. Secara umumnya, dalam eksperimen ini, DNA genom Pucoderia pseudomallei akan diamplifikasi dan diklon ke dalam vektor plasmid bagi tujuan pembentukan plasmid rekombinan. Seterusnya, protein hemaglutinin putatif BPSS 1727 akan diekspreskan dan protein tersebut kemudian dicirikan. Pertama sekali, DNA genom Pucoderia pseudomallei akan diperolehi dari makrobiologi molekul Fakulti Sains dan Teknologi. DNA genom tersebut akan diamplifikasi dengan menggunakan teknik PCR yang melibatkan pencetus yang direka bentuk berdasarkan cucukan gen BPSS 1727. Seterusnya, gel elektroforesis akan digunakan untuk memunculkan DNA BPSS 1727 daripada hasil PCR bagi pengklonan ke dalam plasmid vektor PET28A. Plasmid rekombinan yang terhasil akan ditransformasi ke dalam sel komputer E. coli one-shot top 10. Kemudian, koloni akan dipilih dan plasmidnya akan ditunjuk dan dianalisis dengan plus N dan plus X. Sekiranya plasmid rekombinan tersebut mengandungi cucikan gen BPSS 1727 yang tepat dan gen tersebut berada pada kedudukan serta orientasi yang betul, plasmid tersebut akan ditransformasi ke dalam E. coli BL21. Keadaan optimum akan diberi bagi E. coli BL21 untuk mengekspreskan protein rekombinan hemaglutinin putatif BPSS 1727. Selepas itu, protein rekombinan BPSS 1727 yang terlarut dan tidak terlarut akan diekstrak dan dianalisis melalui STS patch untuk menentukan saiz bagi protein rekombinan tersebut. Dalam STS patch ini, dijangka bahwa protein rekombinan BPSS 1727
akan menghasilkan jaluran protein yang bersaiz 94.000 Dalton. Kemudian, sampel protein akan dianalisis dengan pembentangan Western bagi pengesanan protein rekombinant sasaran. Protein rekombinant BPSS1727 dapat dikenal pasti dengan menggunakan teknik ini kerana protein rekombinant tersebut mempunyai ligand HRP yang akan bertindak balas dengan substrat yang ditambah untuk menghasilkan jalur hitam pada filem X-ray sebagai isyarat. Dalam eksperimen ini, gen BPSS1727 dijangka akan berjaya diamplifikasi daripada genom DNA Burkholderia pseudomallei dan rujukan DNA yang didapati akan mempunyai homologi yang tinggi atau 100% homolog kepada rujukan protein BPSS1727 dalam pangkalan data NCBI. Selain itu, protein rekombinant BPSS1727 dijangka dapat dihasil daripada pengekspresan DNA rekombinant dalam E. coli BL21. Akhir sekali, protein sasaran yang terhasil juga dijangka dapat dicirikan dengan menggunakan teknik STH patch dan pembentangan Western. Projek ini akan dijalankan mengikut jadual tersebut. Aktiviti makmal akan bermula pada bulan Jun dan dijangka berakhir pada bulan Ogos. Penulisan tesis akan disiapkan pada bulan November dan dihantar pada bulan Desember. Terima kasih.